Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah atau singkatannya BPR mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai jabatan penuh. Kemudian 1 Januari 2009 ia digubal dan ditambah baik sebagai Suruhanjaya. Selepas setengah abad pada 1 Oktober ini, SPRM menyambut ulang tahun penubuhannya ke-51. Berbagai onak dan duri sudah ditempuhinya bagi memastikan Malaysia ditadbir urus dengan telus. KIFI Ahad minggu ini berpeluang menembu bual timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Syamsul Baharin Muhammad Jamil dan ikuti penjelasan beliau kepada wartawan Amir Abdul Hamid, jurugambar Muhammad Aswadi Alias serta juru video Muhammad Saiful Iskandar Ismail. In the midst of kira nak menyambut ulang tahun SPM ke-51 pada 1 Oktober ni. Pada hari Senin ni kita akan menyambut sambutan ulang tahun penubuhan BPR SPRM yang ke-51. So kira memang sesuai sangatlah. Dari segi visi misi kita tu tak berubah kan. Kita still maintain visi dan misi kita yang sedia ada. Terutamanya adalah untuk memeteras segala bentuk jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan lah. Cuma dari segi kira kita punya fokus area tu kita sentiasa kita berubah bergantung kepada keadaan lah kan. Yang pentingnya kira dalam pelaksanaan tugas tu sebagaimana yang disebutkan tadi kan, kita dapat memastikan akhirnya kita dapat kira melahirkan masyarakat yang bebas daripada rasuah dan dapat kita menangani isu rasuah agar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat kita pelihara kan. Antara lain kalau kita tengok dari segi fokus kita the last 3 years pun sampai 2020 tu memang kita akan beri tumpuan pertamanya kepada sektor kerajaan lah ataupun pejabat awam. Kalau di pejabat awam tu kita pun fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan perolehan, penguatkuasaan dan juga peleksinan kan. Tapi tidak bermakna kalau kita melaksanakan tugas ke fokus area tu kita mengenepikan kira area-area lain kan. Still dari segi fungsi kita sebagaimana akta kita di bawah Seksyen 7 tu, kita still menggunakan pendekatan yang sama lah, iaitu 3-prong strategi kita, iaitu dari segi penguatkuasaan, pencegahan dan juga pendidikan kan. Kalau penguasaan tu lebih kepada dalam bentuk operasi lah, menjalankan siasatan ataupun sekiranya kita ada menerima maklumat ataupun aduan tentang rasuah, pastinya kita akan siasat lah. Dan dari segi pencegahan kita akan melihat kepada ruang dan peluang berlakunya rasuah, dan sekiranya ada kita akan memberi khidmat nasihat agar mana-mana agensi dapat menutup ruang dan peluang daripada berlakunya rasuah. Bagi pendidikan pula, kita akan melaksanakan usaha untuk menyebar luas mesej pencegah rasuah untuk mendapatkan sokongan masyarakat, di samping untuk mendidik masyarakat untuk bersama-sama memerangi rasuah lah. Sebab isu rasuah ni adalah isu semua orang akan terkesan. Jadi dari segi usaha tu penglibatan semua pihak di pelbagai sektor dari segi lapisan masyarakat perlu terlibat. Kita dari segi proses kita ataupun SOP kita kan, kita akan menerima sebarang maklumat ataupun aduan yang diberi kepada kita berkaitan dengan isu rasuah kan. Sebab kadang-kadang pun memang ada maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan rasuah pun kira disampaikan kepada SPM. Kadang-kadang contohnya macam kira extension rumah kan, pun dia kira laporkan kepada kita kenapa kira penguatkuasa tak ambil tindakan. Itu maknanya tindakan itu lebih kepada enforcement oleh pihak berkuasa tempatan kan. Kita akan menangani apa saja laporan ataupun maklumat yang berkaitan dengan rasuah dan salah guna kuasa saja. Itu yang kita akan beri tumpuan. Seperti yang saya katakan tadi, kita tak kira apa peringkat pun, sama ada peringkat bawah sampai ke peringkat atas. Even kalau katalah kira melibatkan kira pucuk pimpinan pun kan kita akan menjalankan siasatan. Sebab tugas kita adalah menjalankan siasatan.
Cumanya kadang-kadang kira masyarakat mempertikaikan dari segi tindakan kita, kenapa orang tu tidak dituduh, kenapa macam kita ada selective prosecution. Tidak, sebenarnya itu kita menafikan sekeras-kerasnya, sebab kita fungsi kita adalah menjalankan siasatan, bukan pendakwaan. Sebab yang itu pun kita kena tengok kita punya sistem keadilan jenayah secara menyeluruh. Part SPM adalah menjalankan siasatan. So bila kita terima maklumat atau laporan, kita akan menjalankan siasatan. Sebenarnya bila kita terima maklumat pun bukan maknanya kira apa saja maklumat yang kita terima tu terus kita buka siasatan. Kita ada satu jawatankuasa khusus di peringkat pejabat yang dipanggil jawatankuasa menilai maklumat, yang akan menilai maklumat dan aduan yang diterima, dan daripada jawatankuasa itulah akan memutuskan apa tindakan seterusnya. Jawatankuasa itu dipengurusikan oleh Timbalan Ketua Pusurujaya Operasi dan akan bermesyuarat setiap hari tanpa gagal pada 8.30 setiap hari untuk melihat apa saja maklumat ataupun aduan yang diterima seluruh negara akan diputuskan oleh jawatankuasa ini. Dan seterusnya, bila kita menjalankan siasatan sebagaimana peruntukan undang-undang yang ada, kita akan memanggil saksi ataupun kira mendapatkan dokumen untuk mencari ataupun mendapatkan kebenaran cerita dalam kes itu lah, untuk mengumpul keterangan. Sekiranya keterangan mencukupi, akhirnya kita akan kira kemukakan melalui kertas siasatan yang kita buka tu keterangan yang ada tu kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk membuat keputusan sama ada untuk mendakwa ataupun tidak mendakwa. Sebab ini juga sebagaimana sistem keadilan jenayah yang ada di negara kita tu, maknanya di bawah kira perkara 145 perlembagaan dan juga di bawah undang-undang kita pun Seksyen 58 menyebut sebelum kita nak mendakwa, kita perlu mendapat izin mendakwa daripada public prosecutor ataupun pendakwa raya. Maknanya kalau kita lihat juga di bawah artikel 145 tu, sebarang pendakwaan sama ada nak dakwa ataupun nak tarik balik kes adalah kuasa ataupun budi bicara Peguam Negara. So dalam arti kata lain, kalau masyarakat nak bertanya sejauh mana keberkesanan kita menjalankan siasatan, memang boleh kita jawab lah, sebab itu adalah fungsi kita kan. Tetapi sama ada nak dakwa tak dakwa tu bukan kira fungsi kita kan, itu adalah fungsi Jabatan Peguam Negara sebagaimana yang kita sedia maklum dari segi kira kehendak perlembagaan dan juga akta, dan juga kira dari segi pengasingan kuasa. Dia sebenarnya kita kena kategorikan juga pemberi maklumat ni kan. Dia ada dua kalau selalunya bila kira datang ke SPM sendiri lah, kalau individu yang datang, sama ada dia memberi maklumat ataupun dia membuat laporan. Kalau dia memberi maklumat, memang dia boleh dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Tetapi sekiranya dia datang tu sebagai pengadu, katalah bila kes tu dia sendiri terlibat, dia kata contohnya dia memberi duit rasuah kepada ataupun sogokan kepada mana-mana pejabat awam disebabkan kira nak dapatkan projek, ataupun kalau nak dapatkan projek tu pejabat awam tu sendiri meminta sogokan kepada dia kan. So dalam kes itu dia mesti kira datang untuk membuat laporan, bukan memberi maklumat. So bila dia datang untuk membuat laporan tu, dia adalah sebagai pengadu. Kalau sebagai pengadu, apa yang boleh, kalau kata dia bila kes pergi ke mahkamah kes sendiri pun kan, dia boleh kita lindungi ataupun kita protect di bawah Akta Perlindungan Saksi. Itu beza antara kira seorang yang merupakan pengadu dan seorang yang merupakan pemberi maklumat. So sebagai pemberi maklumat, memang kita boleh lindungi dia di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Kalau pemberi maklumat, selalunya kita tak akan panggil, sebab pemberi maklumat ni salah satu yang kita akan lindungi adalah identiti dia. So memang kalau pemberi maklumat tu orang tidak tahu siapa yang memberi maklumat tu. Mana identiti dia memang dirahsiakan sampai ke peringkat mahkamah pun kita tak boleh reveal siapa pemberi maklumat kita. Adalah salah sekiranya pegawai SPM mendedahkan identiti pemberi maklumat.
sebab dia memang kira dilindungi di bawah akta sendiri. Salah satu dia punya perlindungan adalah perlindungan dari segi identiti dia lah, dirahsiakan. Tapi kalau pengadu, kalau ikut undang-undang tu, memang kira pengadu tu kita tidak boleh maklumkan kepada publik sehinggalah kira orang tu dituduh di mahkamah. Maksudnya kalau dia mengadu terhadap A, kan, maknanya dia sebagai pengadu kita tak boleh reveal pada siapa-siapa kecuali bila kes tu pergi mahkamah. Sebab bila kes tu pergi mahkamah, laporan tu boleh dibeli oleh peguam orang yang kena tuduh. So tahulah siapa yang mengadu tu. Tapi selagi kira kes tu tak bawa ke mahkamah, kita tak akan reveal. Sebab memang di bawah akta kita pun, di bawah seksyen 29(4) tu pun, kita tak boleh kira mendedahkan siasatan kita kepada siapa-siapa kecuali kepada Timbalan Pendakwaan Raya lah. Sebab itu yang memang kita akan deal dari segi urusan kita lah. So dalam arti kata lain lah, pengadu ataupun orang nak bekerjasama dengan SPM ni tidak perlu risau lah. Kita ada dua akta yang boleh melindungi, sama ada sebagai saksi ataupun sebagai pemberi maklumat. Kalau kes tu pergi ke peringkat pendakwaan, mestilah kira pengadu tu akan dipanggil untuk memberi keterangan. Sebab sistem kita untuk membuktikan kes pendakwaan, pihak pendakwaan yang kena mengemukakan keterangan di mahkamah. Salah satunya pengadu lah. Pengadu kena panggil untuk memberikan keterangan berhubung laporan yang dibuat. Masalahnya kita menghadapi persepsi masyarakat terhadap tindakan SPM. Sebenarnya dari segi tindakan kita tidak diarahkan oleh mana-mana pihak. Itu saya boleh jamin lah. Kalau tanya Datuk Seri KP pun kita boleh jamin kita menjalankan siasatan bukan disebabkan oleh arahan, sama ada kalau kira dulu mantan kerajaan dulu ke ataupun kerajaan sekarang, tidak sekali-kali mengarahkan kita untuk membuka siasatan, menutup siasatan. Dari segi siasatan kita bebas untuk menyiasat siapa saja. So tak adalah isu tangan-tangan gaib yang mencampuri, memang tak ada. In fact sebenarnya kita pun dari segi fungsi kita ataupun aktiviti yang kita laksanakan, terutamanya operasi, kita tak perlu laporkan kepada eksekutif ataupun even sampai ke peringkat Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri tidak pun pernah memberi arahan kepada Ketua Putrajaya kita untuk melaksanakan apa-apa siasatan. Kalau kita tengok dari segi kes high profile ikan Jaws ke Jerung orang masyarakat takrifkan kan, itu sebenarnya masyarakat yang mentakrifkan. Bagi kita tu je, apa saja laporan maklumat yang kita terima berhubung dengan rasuah, tak kira apa kedudukan orang tu, kita akan siasat kan. So dari segi selepas ini ada high profile lagi tu, bergantung kepada ni lah. Kalau ada laporan yang kita terima, kita akan siasat lah. Tak kira lah apa level pun, sama ada kira pentadbiran sekarang ke pentadbiran dulu kira kita tak ada kira lah kan, as long as kita terima kan. Yang pentingnya dalam kira isu SPM ni kan, yang pentingnya orang buat laporan tu bagi maklumat. Kira kalau kita ngambil contoh penyawat awam lah, kita ada 1.6 juta. Mana mungkin SPM dengan kaki tangan yang sedia ada tu untuk memantau keseluruhan 1.6 juta penyawat awam kan. So kita akan bertindak berdasarkan maklumat ataupun aduan yang kita terima lah. Kalau kira dari segi keanggotaan kesemuanya, setakat yang saya maklumkan lebih kurang ada dalam 2,600 lah. Tapi itu sebenarnya bukan pegawai SPM saja tu, itu ada pegawai guna sama. Kalau kita punya pegawai itu more or less boleh kita ambil kira dalam 2,000. Itu pun ada yang buat kerja operasi, ada yang buat kerja pencegahan, ada yang buat kerja pendidikan masyarakat kan. Kalau kita kira kalau on operation side tu, kita cuma ada lebih kurang dalam 500 pegawai penyiasat saja di seluruh negara. Mana cukup lah kalau kira kan.
Kalau nak menangani penyawat awam pun tak cukup. 500 orang kan. Itu berterima kasih juga kepada pegawai-pegawai yang sedia ada tu yang kira amat committed lah dalam melaksanakan tanggungjawab itu. Memang tetap ada lah kan. Sebab itu pun pada dasarnya pun kerajaan dah setuju untuk kira memberi kita 500 anggota tambahan lah dalam masa 5 tahun ni. Kalau saya lah, personally saya tak ada nampak apa pun perbezaan. Sebab kita tetap melaksanakan fungsi sebagaimana kehendak atas. Mana sebagaimana yang saya sebut tadi, kita still melaksanakan tugas operasi, penguasaan, pencegahan dan juga pendidikan. Itu tetap kita laksanakan. So tak ada pula katalah dulu kita tak siasat, sekarang baru kita siasat, ataupun dulu kita siasat, sekarang kita tutup, tak ada. Isunya kita apa saja yang kita terima kita akan siasat. So cuma itulah isu yang saya katalah yang boleh dikaitkan. Cuma nak tuduh tak tuduh tu sebab kita kuasa tu kita tak ada kan. Itu kira terpulang kepada pihak jawatan peguam negara lah nak menentukan kes sama ada boleh tuduh tak tuduh tu berdasarkan keterangan yang kita kemukakan. Kalau kita dari segi kira kita punya siasatan tu kan, kita tak kira lah apa pun kan, apa keadaan pun kan, bagi kita still tu lah, kita back kepada punya basic di bawah undang-undang kan. Fungsi kita kena laksanakan. Kita kalau terima maklumat, kita kena jalankan siasatan. Kalau katalah ada kira ruang-ruang yang boleh kita tambah baik dari segi sistem dan prosedur sesuatu jabatan tu, kita akan buat pemeriksaan bagi kita menambah baik sistem dan prosedur agar kita dapat menutup ruang dan peluang berlakunya rasuah, dan seterusnya kita mengajak masyarakat untuk sama-sama memerangi rasuah. Mana itu basic fungsi kita yang kita tetap akan laksanakan kan. So tak ada isu sebenarnya cash system tu kan. Itu saya tak boleh nafikan lah, sebab bila kita berhadapan dengan makhluk yang bernama manusia kan, selagi ke manusia tu adalah manusia yang normal, so kebarangkalian untuk berlakunya tu mungkin boleh berlaku kan. Tapi apa yang kita di peringkat dalaman pun kita di SPM ni kita ada kita punya disiplin bahagian kecemangan dan profesionalisme yang akan melihat sekiranya ada pelanggaran tata kelakuan ataupun perkara salah laku dilakukan oleh pegawai SPM, kita akan membuat internal punya investigation lah. Dalam masa yang sama sebenarnya di bawah kita punya akta pun ada diwujudkan satu jawatankuasa aduan yang terdiri daripada kira profesional orang luar yang akan memantau sekiranya ada kes-kes salah laku pegawai SPM boleh dilapor kepada jawatankuasa aduan ni, dan mereka akan kira melalui mekanisme yang ada menjalankan siasatan berhubung dengan kes-kes salah laku dan seterusnya membuat recommendation sekiranya yang ada. Tapi kita tak nafikan ikutkan pengalaman kita pun selama macam saya selama 34 tahun dalam BPR SPM ni pun ada pegawai kita yang pernah terlibat dengan kes-kes menerima rasuah lah, sampai ke peringkat mahkamah yang dituduh dan disabit pun ada. Itu kita tak nafikan lah. Ada. Even kalau kita buang pegawai kita tu bukan setakat kes-kes yang mereka terlibat dengan rasuah saja. Kes-kes tata kelakuan lain, kes-kes tertib lain lah, macam ponteng kerja kan, ataupun terlibat dengan perkara yang menyalahi peraturan tu pun ada yang kita ambil tindakan sampai ke peringkat buang kerja pun memang ada. Tak
ada isu tunggu ke apa kan. Isunya sebagaimana SOP yang kita ada kan. Bila kita terima kira apa saja maklumat laporan tadi, macam yang kita cakap awal tadi kan, kita akan jalan ataupun kita buat proses siasatan. Dah lengkap, kita akan submit kita punya investigation paper ataupun kertas siasatan tu kepada pihak jawatan program negara. So kemudian tu Jabatan Program Negara pun dia pun kena meneliti lah kertas siasatan yang kita hantar tu. Mungkin ada yang perlu dia tengok pelbagai angle yang mengambil masa sikit lah kan. Jadi sama ada queue tak queue tu pun, itu pun memang ada berlaku lah di Jabatan Program Negara tu. Mungkin pun ada masalah yang kita pun tak tahu apa masalah sebenar di Jabatan Program Negara. Tetapi pastinya bila proses kita dah selesai, memang kita akan submit lah. Sebab apa saja kesihatan yang kita buka tu sebelum kira kes tu nak ditutup kan, ataupun diambil tindakan, mesti ada keputusan daripada Jabatan Program Negara. So selagi kes tu tak ada keputusan daripada Jabatan Program Negara, kita tak boleh tutup ataupun kita tak boleh ambil tindakan. Mesti kira ada keputusan. Maknanya keputusan tu tak daripada kita punya top management tu. Maknanya kita punya KP pun tak boleh buat keputusan ke atas sesuatu kesihatan. Kita cuma boleh bagi cadangan saja. So yang menentukan akhirnya adalah Jabatan Program Negara bagi mana-mana kesihatan kita. Sebenarnya itulah kita kena faham juga kadang-kadang bila proses kesihatan ni memang ada kes yang kita boleh mengambil masa yang pendek, ada kes yang mengambil masa yang panjang. Macam kes 1MDB, kira public bertanya kan kenapa sampai sekarang tak charge siapa-siapa lagi. Sebab kes 1MDB ni terlalu kompleks kan, yang melibatkan beberapa negara. Jadi bila melibatkan negara luar, dia punya proses nak mengambil keterangan tu tak sebagaimana yang ada dalam negara. So kita akan menggunakan mutual legal assistance yang nak perlu melalui Jabatan Program Negara. Jabatan Program Negara pun akan berurusan dengan Jabatan Program Negara di negara yang berkenaan kan. Bila dah setuju baru boleh kita pergi ambil kan. Mana proses panjang sikit lah. Contohnya kalau kita tengok dalam kes Eric Chia dulu pun, kita mengambil masa 6 tahun untuk selesaikan siasatan kes tu bila melibatkan negara-negara lain, sebab proses mendapatkan keterangan tak sama sebagaimana di negara kita lah. Dan kita tak boleh terus pergi ke negara tersebut untuk mendapatkan keterangan. Mana kalau orang Perak aja tak boleh Kedah gitu je. Dia mesti ada proses yang kita kena perlu ikuti lah. Baru kita punya keterangan tu akan ataupun boleh diterima ataupun valid tu. Kalau tidak, kalau katalah kita dapatkan keterangan tanpa melalui proses tu, keterangan tu tak boleh diterima pakai kalau kes tu pergi ke mahkamah lah. Sebab itu ada kesnya memang kira akan mengambil masa lah. So sama juga dalam kes 1MDB tu, ada perkara-perkara yang kita perlukan dapat kerjasama daripada negara-negara yang berkaitan lah. Kalau macam kes 1MDB tu, kira ada keterangan yang perlu dapat dekat Switzerland, dekat Singapura, dekat beberapa negara di Timur Tengah sendiri kan. So proses tu memang akan mengambil masa sikit lah. Jadi kira masyarakat janganlah ingat kes tu kita lambat buat. Sebenarnya memang proses tu yang kadang-kadang mengambil masa sikit lah. Ada. Mana kita apa saja ruang yang ada untuk kita bekerjasama dengan mana-mana negara, kita akan gunakan lah, supaya kita dapat semua keterangan. Ya. Itulah macam saya kata, tak kira lah dekat mana-mana pun, as long kalau kita membuat proses kesihatan ni, kita dapati ada keterangan di mana-mana negara, kita akan menggunakan proses ataupun saluran yang sama. Cuma tu je, masyarakat memang mengharapkan supaya perkara tu dapat diselesaikan segera lah. On our part pun memang kita kalau boleh pun cepat selesai lagi, kita senang kan. Tak ada pening kepala kita untuk mikirkan kes tu bila nak selesai kan. Tapi insyaAllah lah
kita tengok dengan trend yang ada, kerjasama yang kita dah peroleh daripada negara-negara yang berkaitan tu, kita rasa ataupun kita yakin kita boleh selesaikan lah, paling tidak pun sebelum ujung tahun ini lah. Cumanya kira ada kes-kes tu yang melibatkan siasatan dilakukan oleh polis, kan? Ada yang kira siasatan tu dilakukan oleh SPM. Macam kita, tumpuan kita tu adalah kepada kes 2.6 bilion dan juga kes SRC yang telah pun kita dakwa, kan. Tapi bagi kes Mana MDB ni kira ada sebahagiannya dilaksanakan oleh pihak polis, kan? So kira sebagai agensi penguatkuasa tu kita akan bekerjasama lah antara pihak-pihak yang membantu lah. Maknanya dalam kes MDB tu memang sentiasa SPM, polis, Jabatan Peguam Negara, Income Tax, semua kita menjalinkan kerjasama. Kita antara lain sebenarnya sebagaimana yang saya nyatakan tadi, antara kekangan kita adalah keanggotaan, kewangan, kan? Dan juga ada juga sikit sikap masyarakat sendirilah. Sikap masyarakat ni antara lainnya kira kadang-kadang tu menjadikan SPM ni pula sebagai musuh. Sepatutnya perasuah tu sebagai musuh, kan. Tapi ini kadang-kadang kita pula yang kira dianggap sebagai musuh, yang kira patutnya kan masyarakat memberi kerjasama sepenuhnya kepada kita lah, agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya lah, kan. Bukannya kira kadang-kadang tu ditular dalam media-media sosial, kan, kenapa mengambil tindakan terhadap orang ni tapi orang ni kita tak ambil tindakan. Bagi kita dari segi prinsip undang-undang ni, kita akan menggunakan the rule of law yang ada lah. Kita akan melaksanakan tindakan kita berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada. Apa pun kalau kita tengok pun di bawah pentadbiran kerajaan yang baru ni memang ada beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Termasuklah kalau kita tengok antara inisiatifnya adalah akan mewajibkan semua anggota pentadbiran termasuk PM dan TPM dan juga ahli parlimen kerajaan untuk mengisytiharkan harta kepada PM dan satu salinan diberikan kepada SPM. Sebelum ni tak ada tu. So kita akan dapat akses kepada semua kesian harta oleh anggota pentadbiran dan juga ahli parlimen kerajaan. Dan mulai 1 Oktober ni pun kita akan publishkan kesian harta tu dalam portal SPM, yang mana masyarakat boleh akses kepada kesian harta yang dilakukan oleh anggota pentadbiran dan juga ahli parlimen kerajaan. Dia sebenarnya pada asal tu pun sebenarnya tak ada dia cross line pun. Sebab Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa ni dia akan melihat kes-kes salah laku yang berlaku dalam agensi penguatkuasa kecuali SPM. Sebab SPM ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita dah ada jawatankuasa aduan yang melihat mana-mana kes salah laku yang dilakukan oleh pegawai SPM. So sebab itu yang kita tidak ataupun kita the only enforcement agency yang tidak diletakkan di bawah Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa. In fact, kira baru ni pun kerajaan telah bersetuju untuk kira menambah baik Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa untuk menjadi IPCMC, yang mana 7 agensi penguatkuasa akan diletakkan di bawah pengawasan IPCMC bagi menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa. So sebenarnya tak ada crossover dari segi tindakan yang dilaksanakan. Tapi dari segi pelaksanaan tugas kita tu memang kita spesifik untuk menangani isu rasuah dan salah guna kuasa lah. Tapi kalau isu salah laku pegawai tu, kita ada jawatankuasa aduan yang akan menangani isu tu. Kita tengok juga kalau di peringkat
antarabangsa. Kalau kita mengambil kira Corruption Perception Index tu memang kira 2-3 tahun kebelakangan ni kita memang jatuh lah dari segi ranking kita. Dan kalau segi realiti yang berlaku dalam negara pun kita tak nafikan lah isu rasuah berada pada tahap yang serius lah, kan. Tapi sebenarnya kita nasib baik lah sebab kita masih ada SPM sebagai benteng terakhir yang boleh berjuang tanpa penat lelah dan juga secara profesional untuk menangani isu-isu ini. Sebab itu sebenarnya kita menggunakan pelbagai medium untuk kita menangani isu rasuah, sama ada di sektor kerajaan ataupun sektor swasta lah. Kalau di sektor kerajaannya, kita memang dalam usaha untuk memperkemas dan juga memperkasakan lagi unit integriti di kementerian agensi masing-masing, yang mana kalau kementerian dan juga agensi yang berisiko tinggi, kita akan tempatkan pegawai SPM untuk menerajui unit integriti bagi melihat isu-isu antara lainnya isu-isu pematuhan dan juga isu-isu berkaitan dengan rasuah lah. Kita akan tangani. So kita mengharapkan perkara ini dapat kita jayakan sepenuhnya, yang mana akhirnya kita dapat mengurangkan kes-kes rasuah yang berlaku di kalangan pejabat awam, insya-Allah. Kalau skala tu for sure lah, kalau you tanya saya lah, my personal opinion, kalau serius tu kira antara 1 sampai 5 tu buat 6 ke 7 kira lah kita punya skala. 6 ke 7 lah, kan. Sebab itu sebenarnya yang penting dalam menangani isu rasuah, terutamanya di kalangan pejabat awam, sebenarnya kira kementerian dan juga jabatan sepatutnya mengambil tindakan di peringkat dalaman tu bagi menangani isu ni. Sebab kementerian dengan juga jabatan mesti akui sebenarnya kes-kes rasuah boleh berlaku dalam kementerian ataupun jabatan masing-masing. Sebab macam saya sebut tadi kan, kita deal dengan manusia, kan. Manusia ni bila ada ruang dan peluang, bila melihat sebenarnya kes rasuah ni dia high return low risk, kan. Jadi itu yang kira ramai yang kira terlibat dalam kes-kes rasuah ni, kan. Sebab itu menangani isu rasuah ni mesti kita di peringkat kementerian dengan agensi tu dapat kira mengambil tindakan secara dalaman dulu, kan. So di peringkat SPM kita boleh membantu mana-mana kementerian dan juga jabatan untuk mengadakan pelan pengurusan rasuah ni, supaya kira kita boleh kira betul-betul melihat kepada mana area yang betul-betul kira kita perlu beri tumpuan lah, rather than kita melihat secara umum je, kan. So kita tengok betul-betul dekat mana di corruption risk area yang betul-betul sepatutnya kita tangani, kan. Kita kena mana kita boleh bantu lah ke mana-mana agensi. Yang pentingnya kita mesti kira wujudkan budaya mengatakan tidak kepada rasuah tu di semua peringkat, sama ada peringkat bawahan sampai ke peringkat atas lah. Kalau dalam isu rasuah, lapor terus kepada SPM. Kita ada pelbagai medium yang boleh digunakan. Sama ada orang datang sendiri boleh, kita gunakan portal, kita boleh gunakan kita punya application terus map mobile pun boleh, semua boleh, kan. Ataupun fax kepada kita, postkan peti surat dan ribu. Banyak medium yang boleh kita mudahkan public untuk bekerjasama dengan kita lah. Kalau ikut mana pun, kalau kira katalah kira macam yang dekat tepi jalan, dia kena tahan dia minta tu, tu je. Kalau kata terpaksa bagi, tapi lepas terus lapor pada kita. Ini janganlah kira dah bagi tu fikir dulu, esok lusa, by the time kita sampai exhibit dah hilang, kan. Sebab itu kalau dalam keadaan terpaksa ke tidak, jangan bagi pun, kan. Sebab kadang-kadang kira masyarakat yang kira terlibat tu, dia melihat kira untuk lepas tu kira dia bayar
sebenarnya kalau dia kena tindakan tu adalah compound je. Tapi yang dia bayar tu kes jenayah tu. Dia bagi ke dia terima adalah kes jenayah. Kalau kira kan takrifnya kes jenayah tu, dia dah penjenayah. Walaupun nampak RM50 je dia bagikan, tapi itu dah dikira criminal case. Tapi kalau kira compound tu compound je. You tak bayar pun kira dia bukan ditakrif sebagai penjenayah. Tapi kes kita kalau kira you disabitkan, itu yang kena denda sampai kira boleh maksimum 20 tahun ataupun 10,000 ataupun 5 kali nilai tu.